Bab berittiba' ketika bertawaf. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ya'la, katanya Nabi SAW bertawaf dengan menyilangkan kain selimutnya yang hijau dari bawah ketiak kanannya ke atas bahu kirinya. Itu maksud ittiba'. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya melakukan umrah daripada Ji'ranah. Mereka berlari-lari anak di Baitillah dan memakai selimut mereka dari bawah ketiak mereka yang sebelah kanan, dan mereka qadhafuha ala awatiqihim al-yusra, mereka letakkannya di atas bahu kiri, meletakkan kain itu di atas bahu kiri. Bab tentang ramal, berlari-lari anak. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Tufail, katanya saya berkata kepada Ibnu Abbas, kaummu, yakni orang ramai, mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah berlari-lari anak di Baitillah dan itu adalah sunnah. Kata Ibnu Abbas, mereka benar dan dusta. Saya berkata, apa maksudnya mereka benar dan mereka dusta? Jawab Ibnu Abbas, mereka benar bahawa Rasulullah SAW telah berlari-lari anak, tetapi mereka tersalah ataupun dusta, dengan makna tersalah boleh juga, itu bukan sunnah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy berkata semasa Hudaybiyah, di zaman berlakunya persetujuan di Hudaybiyah, biarkan Muhammad dengan sahabat-sahabatnya, biar mereka mati seperti unta yang terkena serangan ulat di hidungnya. Bila mereka berdamai, bersetuju dengan Nabi SAW untuk mereka datang pada tahun berikutnya, untuk Nabi SAW dan para sahabat datang pada tahun berikutnya, dan mereka boleh tinggal di Mekah selama 3 hari, maka Rasulullah SAW datang. Orang-orang musyrikun berada di sebelah Qu'ayqi'an. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kamu berlari-lari anaklah di Baitillah itu sebanyak 3 keliling. Itu bukan sunnah. Jadi kata Ibnu Abbas, qultu, saya berkata, yang kata perawi daripada Ibnu Abbas ini, yaitu Abu Tufail, orang ramai mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah bertawaf, maksudnya di sini bersa'i di antara Safa dan Marwah dengan menaiki untanya, dan itu adalah sunnah. Kata Ibnu Abbas, mereka benar dan mereka tersalah. Maksudnya ada juga kebenaran kata-kata mereka itu, dan ada juga yang tersalah. Saya berkata, apa maksud mereka benar dan mereka dusta atau tersalah itu? Kata Ibnu Abbas, mereka benar, yakni dalam kata-kata mereka bahawa Rasulullah SAW bersa'i di antara Safa dan Marwah dengan menaiki unta, tetapi mereka tersalah. Kerana itu bukan sunnah, yakni mereka tersalah dalam mengatakan itu sunnah, sebab itu bukan sunnah. Orang ramai tidak dihalau daripada Rasulullah SAW, dan tidak dijauhkan mereka daripadanya. Kerana itulah Nabi SAW menaiki untanya supaya mereka dapat mendengar ucapannya dan supaya mereka dapat melihat keadaannya, dan tangan-tangan mereka pula
tidak sampai kepadanya, yang ini tidak sampai mengganggunya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah dalam keadaan mereka, yakni para sahabatnya, telah pun letih kerana demam Yathrib, demam Madinah. Kata orang-orang musyrikun, sesungguhnya satu kumpulan orang akan datang kepada kamu yang mana mereka telah dilemahkan, diletihkan oleh demam, dan mereka telah mendapat keburukan Yathrib, ataupun mendapat keburukan dari kerana demam itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu apa yang mereka katakan itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka supaya berlari-lari anak sebanyak 3 keliling, dan tetapi berjalan sahaja di antara 2 rukun, yakni rukun Yamani. Bila mereka nampak orang-orang kafir itu sedang melihat, yakni nampak mereka, ramalu, mereka berlari-lari anak. Qalu, orang-orang musyrikun berkata, mereka inilah yang kamu sebutkan bahawa demam Madinah telah melemahkan mereka. Mereka ini lebih gagah daripada kita, lebih kuat daripada kita. Satunya dalam bentuk khabar, mereka inilah. Satu lagi, mereka inikah? Boleh juga. Yang kamu sebutkan bahawa demam telah melemahkan mereka, mereka ini lebih gagah, lebih kuat daripada kita. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW tidak menyuruh mereka berlari-lari anak pada semua keliling, pada setiap kali mengelilingi Kaabah itu, tidak kerana lain melainkan untuk illa al-ibqa' alaihim, melainkan untuk menyimpan tenaga mereka, ataupun melainkan dengan maksud untuk tidak memenatkan mereka, meletihkan mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya, katanya, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, untuk apa lagi berlari-lari anak itu dan mendedahkan bahu ketika mana Allah telah menguatkan Islam dan menghilangkan kekufuran dan penganutnya. Walaupun begitu, kita tidak akan meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah dan melontar anak-anak batu itu ditetapkan untuk mengingati Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW berittiba', yakni memakai kain dengan daripada bawah, dengan bawa ke bawah ketiak dan letak di atas bahu kiri. Itu ittiba'. Fastalama, beliau beristilam dan bertakbir, kemudian berlari-lari anak sebanyak 3 keliling. Apabila mereka sampai ke rukun Yamani dan mereka hilang daripada pandangan orang-orang Quraisy, mereka berjalan. Apabila sampai ke rukun Yamani dan mereka tidak hilang dari pandangan orang-orang Quraisy, ini tidak nampaklah orang Quraisy, tak nampak mereka, masyaallah, ketika itu mereka berjalan. Thumma yatlu'una 'alaihim yarmulun. Kemudian bila mereka nampak, mereka berlari pula. Bila orang-orang kafir itu nampak, mereka berlari pula. Yang ini di tempat sebelah mana orang kafir nampak tu, mereka berlari. Taqulu Quraisy, orang-orang Quraisy, yakni orang kafir Quraisy lah, berkata, mereka macam kijang, cergasnya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata,
kerana itulah ia menjadi sunnah, ataupun itu adalah sunnah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan umrah daripada Ji'ranah, dan mereka berlari-lari anak di Baitullah sebanyak 3 keliling dan berjalan kaki sebanyak 4 keliling. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar berlari-lari anak dari batu Hajarul Aswad itu hingga ke batu, sampai ke batu itu pula. Dan beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Bab doa semasa bertawaf. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'ib, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di antara 2 rukun dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertawaf untuk haji dan umrah, pada ketika mula-mula tiba, baginda akan bersa'i sebanyak 3 keliling dan berjalan sebanyak 4 keliling. Kemudian bersembahyang 2 rakaat. Bab bertawaf selepas asar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, beliau menyampaikan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengaitkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, jangan kamu melarang sesiapa pun bertawaf di Baitullah ini dan bersembahyang pada bila-bila masa pun yang dikehendakinya, sama ada di waktu malam ataupun siang. Kita tengok semula ittiba' fit tawaf. Ittiba' daripada dhab. Dhab ni lengan di atas ni, lengan. Ini dhab. Sini. Ittiba' daripada perkataan itulah, yang ini menampakkan lengan atas. Ni bahagian dekat bahu ni. Di sini kalau orang buat kerja kan dia jadi orang buat kerja tu dia jadi besar sikit lah. Otot di situ tu jadi besar. Jadi ittiba' mana pakai kain, selimut gini daripada belakang, bawa sebelah alik kanan ni, bawa ke bawah ketiak. Lepas tu letak alik kiri, bahu kiri. Itu yang dikatakan ittiba', dengan maksud supaya nampak bahu, bukan kedua-dua belah sebelah, nampak bahu. Itulah yang dikatakan ittiba'. Pada ketika bertawaf, maksud bertawaf, tawaf di Baitullah. Sebab perkataan tawaf ni kita jumpa semua dalam hadis ni kan, dia bukan sahaja digunakan untuk tawaf keliling di Baitullah itu saja, tetapi untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah pun selalu juga guna tawaf itu. Tetapi hak yang dimaksudkan sini ialah tawaf di Baitullah. Adapun tentang ketika bersa'i itu ada khilaf. Seperti Syekh Zakaria tulis di bawah ni, nota nombor 3 tu, kalau dalam bersa'i, ketika bersa'i tidak ada ittiba' secara mutlak. Tidak ada ittiba' secara mutlak. Menurut 3 imam besar itu. Berbeza dengan pendapat ulama-ulama Syafi'i, sebagaimana ada dalam Hamish Al-Aujaz. Jadi Imam Syafi'i mengatakan pada ketika bersa'i pun begitu juga ulama Syafi'i, begitu juga ittiba' juga boleh, ada juga. Tetapi imam hak 3 lagi tu kata tak ada. Ketika bersa'i, ketika bertawaf semua terima. Nabi SAW pakai gitu tu
beritibak tu dengan bur tu kain selimut yang hijau, warnanya hijau, bukan putih, hijau. Yang ni pakai kain itu tak jadi masalah. Kain lagu mana warna dia, tidak semestinya putih. Kalau hijau ataupun warna lain pun boleh juga, sah juga. Supaya Nabi SAW dia pakai di sini yang berwarna hijau. Jadi tujuannya seperti dalam riwayat kemudian dinyatakan tadi, kita sudah terjemah dah, iaitu orang-orang kafir bila Nabi SAW nak pergi pada tahun yang kena, dia tak pergi. Nak pergi buat umrah, tak boleh pergi. Mereka halang sampai kena terpaksa, seperti sebelum pada ni kita sudah bicara dah, kena buka ihram mereka kerana terhalang untuk meneruskan ibadat umrah, balik saja. Lepas tu di situlah, pada tahun itulah, itu maksud zaman al-Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah persetujuan dicapai di Hudaybiyah, bahawa orang-orang Islam boleh, jadi orang kafir Quraisy benarkan mereka buat umrah pada tahun berikutnya dengan beberapa syarat lah yang ditentukan oleh mereka. Sebab pada ketika itunya Mekah ni di bawah kuasa orang-orang kafir lagi, dengan beberapa syarat. Antaranya boleh masuk duduk di Mekah selama 3 hari sahaja, sekat 3 hari. Masa yang kedua, masuk tu tak boleh dengan membawa senjata ke apa, tak boleh. Yang dibenarkan hanya pedang bersarung sahaja, pedang bersarung sahaja. Lepas tu mereka duduk kata, sebab Nabi SAW dengan sahabat dia ni muhajirin lah terutamanya, pergi ke tempat baru dan cuaca di sana teruk, paling teruk di Madinah pada ketika itunya. Siapa-siapa pergi macam-macam lah kena penyakitnya, macam-macam kena penyakitnya, terutama demam, wabak. Di sana tu memang kuat. Jadi boleh dikatakan demam sajalah puak-puak ni sakit. Lepas pada tu Nabi SAW doakan, maka tak ada adalah wabak yang seperti itu di Madinah. Jadi puak-puak orang kafir ni pakat duduk, sukalah buat nganyi belakang. Boleh tengok dah sekali ni, kata dia. Tengok puak-puak letih kena demam, kena sakit, kena wabak di Madinah, kita boleh tengok dah sekali ni. Itu dalam hadis tadi yang kita, salah satunya yang kita sudah terjemah tadi, Allah SWT bagi tahu kepada Nabi, maka Nabi SAW pun suruh sahabat-sahabat dia ramal, melakukan ramal. Ini bab ramalnya selepas ni. Ramal itu maksudnya berlari-lari anak, tidak kata hunggar dia benar, kocok-kocok supaya orang jogging gitulah, supaya orang jogging slow sikit daripada tu ataupun setara tu, dalam keadaan berlari-lari anak dan menampakkan bahu. Menampakkan bahu. Apa tujuan menampakkan bahu? Bila nampak bahu ni orang gagah, sebab otot dia besar, kuat. Tidak kata jadi lemah gitu, tidak. Itu tujuannya, nak suruh mereka tu nampak hebat. Lepas tu lari ni tidak letih. Kalau berjalan mana letih. Dengan maksud tu lah. Dengan sebab itu kita baca tadi, bila dia puak-puak ni dia berada di sebelah rukun Syami yang menghala ke arah Syam, itulah duduknya bukit Qainuqa, Qu'ayqi'an itu, Qu'ayqi'an itu, bukit tu duduk alik sana. Dia duduk itas itulah. Puak-puak sahabat ni berlari situ. Apabila dia sampai ke rukun Yamani, lindung dah daripada penglihatan mereka. Nabi SAW suruh jalan saja situ. Ini dengan maksud nak tunjuk kepada mereka, nak tunjuk kepada mereka itu bahawa orang Islam tidak lemah, tidak letih. Lepas tu bila dia mari kot ni pula, kira-kira dia mau tu nampak, dia suruh berlari pula. Berlari pun setara tu je, tidak kata lari kuat benar, setara tu. Begitulah keadaannya sebanyak 3 keliling ramal itu. Lepas tu berjalan, tak apalah berjalan lepas tu. Inilah yang disebutkan di dalam hadis ini.
Apa yang buat gitu, yang ini nak menunjukkan kekuatan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa orang Islam tak boleh tunjuk lemah. Walaupun dia letih, tak boleh tunjuk letih. Tak boleh tunjuk uzur. Kena tunjuk kekuatan. Jadi nak nyoh tak apa situ. Nyoh lah kita kata. Tak apa dengan musuh. Sebab apa? Kalau dia tengok kita lemah, dia tahu kita lemah, apa untung? Kau suka dia, kau senang hati dia. Jangan bagi dia senang hati. Dengan apa cara sekalipun, jangan nampak kita lemah. Dari segi tubuh badannya, zahirnya, dari segi harta bendanya, dari segi apa sekalipun, jangan tunjuk lemah. Sebab banyak juga orang kafir ni, sebab dia pandangan dia zahir saja, kan dia boleh terpengaruh dengan hak zahir itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam Quran kan disebutkan istana dia tu lebih hebat lagi daripada istana Balqis. Padahal Balqis tu habis dah, hebat lagi. Jadi sehingga dia buat tu mengelirukan seorang raja yang mewah pun keliru. Dia kamakkan lantai dia tu air, berolok-olok air. Dia sel akal wa kashafat an saqaiha. Itu dalam Quran sebut. Sehingga dia selok air. Terpedaya, tertipu dengan keadaan. Jadi tak apa lagu ni. Keadaan lagu ni tak apa. Walaupun kita kata tempat ibadat, belah-belah duduk buat ibadat, jadi kita tunjukkan kehebatan. Misalnya kita kata kita buat masjid hebat, comel, tak apa. Baru nampak hebat. Kalau sesak tak boleh buat setara tu. Mesti kaya, mesti senang pokok dia. Jadi kalau rumah-rumah pun sudah hebat, takkanlah masjid tu duduk takut lama, kita kata nampak sesak, tak boleh lagi. Walaupun berkait dengan ibadat. Masalah ikhlas tu masalah hati kita. Hak zahir ni kita kena tunjuk kepada dunia, kepada orang kafir yang sangat mengambil kira tentang kebendaan dan dunia ni, bahawa kita tidak kalah daripada dia. Dari segi ni pun tidak ada ruginya menerima Islam, mengikut agama Islam. Bahkan dengan mengikut agama Islam dapat kebahagiaan, kelebihan dunia dan akhirat. Hak tu nak tunjuk, menunjukkan kekuatan. Riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya melakukan umrah daripada Ji'ranah. Mereka melakukan ramal, yakni berlari-lari anak dengan memakai kain seperti inilah, letak atas bahu kiri. Itulah yang disebutkan di dalam riwayat yang kedua daripada bab ittiba' pada ketika tawaf. Kedua-duanya ini dilakukan pada ketika tawaf. Pakai lagu ni dan buat lagu ni pada ketika tawaf. Tetapi dalam riwayat ni dia kata tiga kali. Tak ada lagi sini tidak. Tak ada lagi. Hak seterusnya akan datang ada sebut. 3 kali mereka keliling Kaabah tu dengan ramal, dengan berlari-lari anak. 4 kali mereka tu berjalan kaki saja. Ini peristiwa ni berlaku bila? Pada tahun yang ke-7. Orang panggil Umratul Qadiyah ataupun Umratul Qada. Tetapi dalam haji wada', seperti mana hadis kemudian kita dapati Ibnu Umar berlari daripada batu ke batu. Maksudnya dia start daripada Hajarul Aswad tu lari sampai ke batu tu pula. Yang ni berlari tu 7 keliling berlari tu. Dan berlari tu walaupun berlari-lari anak juga, tidaklah lari derah, tapi 7 keliling lari. Dan pada ketika itu tidak ada maksud nak menunjukkan kepada siapa-siapa, sebab orang kafir tak ada dah. Daripada situlah diketahui bahawa ramal ini memang sunnah Nabi SAW. Dan hak Ibnu Abbas kata bukan sunnah, itu pendapat dia di suatu ketika. Lepas tu dia pun tarik balik pendapat dia, seperti mana hadis yang kita baca tadi. Kita tengok pula bab ramal. Ramal
Di sini dengan makna berlari-lari anak. Ada juga orang panggil ramal, ilmu ramal, ramalan bahasa Melayu tu ambil daripada ramal ni lah. Ilmu ramal, ramal itu maksudnya ramalan lah. Bahasa Melayu tu ambil daripada hak ni juga. Dia ada satu macam ilmu ramal juga tu. Ramal juga ataupun ramlun makna pasir. Di sini dengan makna berlari-lari anak. Abu Tufail berkata, dia kata saya kata kepada Ibnu Abbas, orang-orang duduk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramal di Baitullah, yang ini berlari-lari anak di Baitullah, dan itu adalah sunnah. Ibnu Abbas kata betul pun ialah juga, tak betul pun ialah juga. Ada betul, ada tak betul. Saya kata gapanya hak betul, gapo hak tak betulnya. Jadi kadzabu ni kalau makna asalnya makna dusta, tetapi makna biasa juga di dalam kitab-kitab hadis ni selalulah juga digunakan kadzaba dengan makna tak betul, tak benar, tak kena gitu. Jadi apa yang kata mereka ni dusta? Sesoalnya kalau kata dusta macam mereka itu sengaja berdusta, mengada-ngadakan cerita. Takkanlah sama tu orang yang kata sunnah tu mereka mengada-ngadakan cerita, mereka berdusta. Jadi dengan sebab itu kita tak pakai makna asal tu. Walaupun makna asal makna berdusta, tapi di sini dengan makna mereka tak kena, salah, tak betul tu lagu tu. Pada pandangan dia pada masa ni dia kata tak betul orang. Padahal kemudian hak ni betul. Dia pandangan dia kata tak betul. Buktinya akan datang, kita akan jumpa. Tadi pun sudah baca dah, Ibnu Abbas kata sunnah. Menunjukkan seseorang yang alim itu di zaman sahabat lagi. Kemudian pun lagu tu juga dia ada tukar pendapat-pendapat ni, berubah pendapat ni ada. Apabila dia tahu ada bukti nyata, dia boleh ubah pendapat dia. Termasuklah Ibnu Abbas, seorang yang sangat alim. Jadi kita tak boleh kata kalau orang tu mengubah pendapat dia, tak serupa pendapat dia hak dulu dengan kemudian, kita kata dia tak pandai. Sebab pandai lah lagu tu. Sebab pandai. Macam Ibnu Abbas ni alim besar lah. Kalau Imam Syafi'i kat rujukan utama lah di kalangan sahabat ni. Tapi dia pun ada berapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan pendapat yang dia kemudiannya tarik balik, dia tinggal, dia tak pakai, tapi dia tetap dihormati. Lepas tu dia kata betul, hak betulnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramal. Itu betul. Mereka tak betul, hak tak betul, hak tak kenanya kepada dia. Mereka kata itu sunnah, padahal itu bukan sunnah. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari dengan sahabat-sahabat dia tu ada maksud luar, bukan hak berkait dengan ibadat tu sendiri tu. Molek berlari tu tidak. Sebab orang kafir duduk tengok pada masa tu, bukan termasuk sebahagian daripada ibadat tawaf tu, yang menyempurnakan tawaf tu tidak, tapi kerana nak menunjukkan orang kafir. Dia pun kaya orang Quraisy kata pada masa Hudaibiyah, biarlah Muhammad dengan puak-puak dia tu mati, biar dia hunggar, biar mati sekali ni. Pasal apa? Puak-puak dia letih dah, pergi duduk Madinah sakit. Naraf itu apa dia? Unta mati disebabkan serangan penyakit, jadi berulak hidungnya, mati dalam masa yang sekejap lah. Itu satu penyakit yang menyerang unta-unta di kalangan mereka lah. Jadi dia kata biar Muhammad ni mati dengan popok dia. Dan bila mereka bersetuju untuk membenarkan Rasulullah dan sahabat-sahabat mari pada tahun berikutnya, dan benar 3 hari Nabi SAW marilah. Pok-pok musyrikun tu duduk di sebelah Qu'ayqi'an. Qu'ayqi'an tu nama bukit. Bukit tu duduk alik Syam lah. Jadi kira-kiranya mereka nampak di sebelah ada Hatim ataupun Hijir tu. Bahagian tu mereka nampak. Dia duduk jauh lah, dia tidak duduk dekat. Ini benar ke pok-pok ni mari ni? Nabi SAW kata, kamu ramallah, berlari-lari anaklah di Baitullah ni sebanyak 3 keliling. Ibnu Abbas kata itu bukan sunnah, sebab ada sebab dia. Daripada sinilah ulama-ulama faham kalau Nabi SAW
melakukan sesuatu kerana sebab-sebab semasa, itu bukan sunnah yang berkekalan, dia mesti diikut. Ibnu Abbas faham gitulah. Sebab ni ada sebab. Bila sebab tu tak ada, untuk apa lagi kita buatnya? Itulah juga yang kita tengok dalam hadis Sayyidina Umar tadi yang kita sudah baca dah. Sayyidina Umar pun kata gitu. Tapi oleh kerana ni hak Nabi buat, kita teruskan. Supaya juga hak Nabi berehat lepas pada sembahyang sunat subuh ke apa tu, mereka anggap sebab dia nak kembalikan kesegaran dia, kecergasan dia, kekuatan dia, tenaga dia. Sebab itu juga bukan sebagai satu sunnah. Supaya juga ni Ibnu Abbas faham gitu. Tetapi ialah kalau sekadar hak ni saja, masalahnya dalam haji wada' tu Nabi SAW pun ramal juga, suruh sahabat-sahabat ramal juga. Padahal pada ketika tu tak ada dah orang kafir duduk tengok ke apa, tak ada sebab. Ini menunjukkan bahawa ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Bukan kita kata kerana sesuatu. Tak ada dah sebab tu. Sebab itulah kebanyakan ulama terima ini tetap sunnah. Sebab apa? Haji wada' tahun yang ke-10 tu dia buat lagu tu juga. Padahal Mekah tu sudah jatuh ke tangan orang-orang Islam dah. Tak ada dah orang kafir duduk itar ke apa duduk tengok, tak ada. Islam lagi. Dia masih lagi duduk buat begitu. Ini menunjukkan bahawa ia memang sunnah. Jadi hak Ibnu Abbas kata tidak sunnah, itu pada pendapat dia pada ketika tu. Pendapat dia. Lepas tu kata Abu Tufail, orang ramai duduk dakwa, duduk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa baina as-safa wal marwah. Dia sebut, dia guna perkataan tawafa juga. Tawaf lah. Tetapi di sini kita terjemah dengan makna bersa'i. Sebab pergi mari di antara Safa dan Marwah tu bukan tawaf, sa'i. Tawaf ni keliling, ini tidak keliling, pergi mari. Bersa'i. Tapi dalam hadis dia guna perkataan tawaf juga untuk sa'i di atas untanya, dan itu sunnah. Ibnu Abbas kata ada betul, ada tak betul. Saya pun kata ke dia gapo dia hak betul, gapo dia hak tak betulnya. Dia betul. Dia kata hak betulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersa'i di antara Safa dan Marwah naik unta tu. Hak tu betul. Tapi mereka tak betul dari segi mereka katakan ini sunnah. Padahal tidak sunnah kata. Yang ni kerana ada sebab luaran lah, sebab lain. Bukan ia berkait dengan ibadat sa'i itu sendiri yang menyempurnakan sa'i itu dah. Dia pun rayak lah sebab seperti tadi dia rayak sebab keliling Kaabah tu. Hak ni dia rayak pula apa yang naik unta tu. Sebabnya orang tidak dihalau, tidak ditolak daripada mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata hak mana pergi dekat pakak tolak. Jangan bang, tidak lagu tu. Jadi bila mari ramai dekat, tak dapatlah Nabi. Boleh jadi Nabi SAW terganggu dengan sebab nak setuh lah, nak jamuh lah, macam-macam lah muka saya sangat kan. Dia macam-macam lah nak buat. Dengan sebab itu dia naik unta. Supaya apa? Supaya orang dapat dengar dia kata gapo-gapo, dan dapat tengok nampak gapo dia buat lagu mana, nampak. Dan tangan mereka tidak sampai kepadanya. Tidak sampai itu maksudnya sehingga terganggu Nabi SAW. Sebab main ramah hak ni holah lah, lama-lama dia jadi tepuh derah jugalah. Boleh jadi rebah kalau lagu tu. Boleh jadi rebah, dan boleh jadi Nabi SAW itu cedera kau gapo kau boleh jadi belakang. Dengan sebab itu dia duduk di atas unta. Itu sebabnya. Jadi kalau tak ada sebab tu nak naik unta wak gap dia nya. Naik unta wak gapo? Hak ni betul sebab Ibnu Abbas kata memanglah kalau tanpa ada apa-apa keuzuran memang tidak dibenarkan, bukan sunnah naik unta tu. Tapi kalau ada sebab tak apalah, ada keuzuran. Kalau tidak ada keuzuran naik unta semata-mata tu, itu bukan sunnah. Nabi SAW kalau kita kata tak ada sebab supaya orang lain, dia tetap boleh pahala juga. Walau bagaimanapun nak kata sunnah tasyri'iyah, sunnah tasyri'iyah tu bukan. Sebab di sini ada sebab semasa.
ada sebab semasa, iaitu dia nak tunjuk kepada orang. Ada pun orang lain tak ada kelebihan dia daripada orang lain serupa je. Jadi nak agar dia naik unta. Itulah yang disebutkan di sini dalam riwayat ni. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah dalam keadaan mereka yang sahabat-sahabat tu letih kerana demam Yathrib, demam Madinah. Madinah tu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi namanya Yathrib. Ya ahla Yathriba la muqamalakum farji'u. Misalnya dalam Quran pun ada sebut juga Yathrib. Ini nama lama kepada Madinah. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar. Orang-orang musyrikun berkata, ni puak-puak yang diletihkan, dilemahkan oleh demam sudah mari, kata dia. Ini akan mari kepada kamu. Mereka telah mendapat kesan buruk daripadanya, keburukan. Yang ni kesan buruk lah daripada demam tu, ataupun daripada cuaca di Madinah. Allah SWT pun bagi tahu kepada Nabi-Nya hak mereka kata. Nabi SAW pun suruhlah keliling 3 kali, dan berjalan kaki saja antara 2 rukun tu, sebab memang demo tu pun tidaklah segar mana juga semuanya. Jadi kalau suruh berlari setiap keliling tu penat juga. Jadi dia suruh berjalan saja. Bila nampak orang kafir tu nampak, berlari pula. Itulah. Lepas tu bila orang kafir tengok nampak gagah ni, kemah ni, dia kata, hak ni ke hak kamu duduk kata demam telah melemahkan mereka ni? Tak ada lah, ni nampak gagah pada kita ni. Kalau lagu ni gagah pada kita, dia kata gitu. Bila dia tengok orang-orang Islam itu buat seperti Nabi SAW suruh. Ibnu Abbas berkata, ya Nabi tidak suruh keliling semua sekali tu, takut habis tenaga untuk supaya mereka dapat menyimpan lagi tenaga tu, supaya tidak penat sangat. Kalau dia suruh buat, memang mereka itu pun sebenarnya tidaklah segar sangat, tetapi dia suruh begitu, semuanya lah tidak segar sangat. Jadi bila suruh 3 keliling saja, 3 keliling itu padan dah. Pokok dia tengok, pokok dia kata gagah pada kita tu. Jadi kita tengok tadi Ibnu Abbas kata tidak sunnah. Lepas tu kita tengok pula apa kata Sayyidina Umar. Dia kata fi marramalan, untuk apa ramal ni? Ar-ramalanu, bukan ar-ramalani. Kalau ada juga ulama yang mengatakan ar-ramalani, tetapi itu tidak berapa kuat. Yang kuatnya ar-ramalanu. Ini sebagai salah satu masdar kepada ramala yarmulu. Ramala yarmulu, ramalan itu salah satu masdarnya. Jadi untuk apa berlari-lari anak di sekeliling Kaabah tu maksudnya, dan mendedahkan bahu tu nak buka warga dia nya. Dah lah ni Allah SWT telah menguatkan Islam, dah hak kafir tak ada dah. Kalau nak kira tak ada lah, tak ada faedah lah nak buat lagu tu. Tetapi kata dia, kita tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah Rasulullah SAW buat di zaman dia. Nabi buat, walaupun kita tahu dia buat dulu ada sebabnya, tapi sebagai kenangan, sebagai syukur. Sebabnya kemudian siapa ke sampai kita lah, dia kata, berapa yang berlari lagi? Apa silahnya? Nabi Ibrahim berlari ke? Misalnya kita kata, padahal dulu ada sebab. Kita royak, sekurang-kurangnya kita tahu sejarah. Jadi ingatlah betapa Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia ni dalam menghadapi orang kafir, macam-macam ikhtiar, usahanya nak tudung tak sewi nampak kurang kita tu. Sebab apa? Kalau dia nampak kurang kita kan jadi alasan lah pada dia untuk tak saya masuk Islam, untuk kata Islam ni tak molek, macam-macam. Dengan sebab tu sekurang-kurangnya kita tahu kita ni sebagai syukur kemudian. Hak zaman Nabi ada sebab tu, sebab semasa dia. Kita sekarang ni sebab apa yang buat tu? Sebagai syukur. Dan Nabi SAW buat pada haji wada' tu sebagai apa? Sebagai syukur. Ramal, tanda kita selamat, tanda kita sihat sejahtera.
Tapi kalau hak tak boleh buat lagu tu, jalan pun boleh. Sah bukan kata tak sah. Hak mana boleh lah, hak mana boleh. Untuk menunjukkan kekuatan Islam. Di mana Islam setara hak dulu ketika tidak berkuasa, ketika orang kafir duduk menguasai Mekah, ketika mereka ditimpa macam-macam penyakit di Madinah tu, ketika tu pun kuat. Ni apabila Islam mereka, apabila Mekah tu jatuh ke tangan orang-orang Islam, dan apabila Madinah pun sudah tidak jadi tempat wabak lagi, memang kuat betul lah orang Islam. Jadi bagi orang yang mengatakan ar-ramalani, jadi dua ramal, dua tempat berlari-lari anak, satu mengelilingi Kaabah, satu lagi berlari di antara Safa dan Marwah tu. Situ dia kata ramalani, kalau lagu tu dua ramal. Tetapi yang lebih betul dan kebanyakan ulama terimanya ar-ramalanu, yang ini sebagai masdar, bukan sebagai musanna ataupun isim tasniyah. Lepas pada tu dia riwayat daripada Aisyah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebabnya tawaf di Baitullah disuruh kita bertawaf dan kita bersa'i di antara Safa dan Marwah, melontar anak batu tu apa? Sebabnya ialah untuk mengingati Allah. Jadi apa yang kata begitu? Apa yang kata begitu? Sebab kalau nak kira dari segi zahir dia tidak nampak semacam ibadat. Kalau ibadat ni duduk tenang, kita kata sebuah maya itu, kita kata tak ada boleh buat benda-benda pergerakan yang banyak, boleh bercakap, tak boleh. Seperti dalam semaya tu, tu nampak nak sabarlah, aqimis salata li dhikri, nak suruh ingat aku dalam keadaan lagu tu lah nak ingatnya. Ni dalam keadaan berlari ataupun berkeliling, berjalan begitu banyak, unggar, pekong anak batu, zahirnya tidak nampak seperti ibadat. Tidak nampak ini berupa ingat kepada Allah. Sebab orang ingat-ingat ni lagu lain cara dia nya. Tapi dia nak cerita di sini, walaupun zahirnya nampak tidak seperti ibadat zahirnya, walaupun nampak tidak macam ingat, pada hakikatnya untuk ingat kepada Allah tu sebenarnya buat benda tu. Untuk ingat kepada Allah juga. Itulah maksud utama. Jangan kita ingat bila berlari-lari lagu tu tak ingat, tak ingat kepada Allah. Kena ada hak tu. Jangan lupa hak tu, bahawa ini kerana mengikut perintah Allah, kerana ingat kepada Allah lah yang buat semua ni. Segala benda-benda yang penuh dengan rumus, orang kata penuh dengan isyarat-isyarat dan simbolik itu, kerana ingat kepada Allah lah. Sebab syaitan apa yang mengganggu kita, melupakan kita kepada Allah, wa ma ansanihu illa syaitan. Tak ada lain dah yang menyebabkan aku terlupa ni melainkan syaitan. Syaitan lah yang menyebabkan kita terlupa, kau lalai kau. Jadi kita lontar baling anak batu. Untuk apa? Untuk ingat kepada Allah. Inilah yang menyebabkan kita jadi terlupa tu. Jadi pada hakikatnya untuk apa? Untuk ingat kepada Allah lah juga. Supaya tidak terlupa kepada Allah lah yang buat benda tu. Di sebalik pekong anak batu, kita kata macam budak-budak main pekong tu. Tapi tidak. Jadi di sebalik tu ialah supaya kita ingat kepada Allah. Jadi Allah royak musuh kita ialah syaitan. Syaitan lah yang menyebabkan kita jadi lalai gitu gini. Jadi dia pun ajar kita caranya lagu mana nak menunjukkan kebencian, kemarahan kita kepada syaitan itu. Lagu tu ada tempatnya. Bukan semua tempat. Duk balik pekong anak batu kena jenela-jenela terpecah. Kena orang. Jadi ada tempat dia. Di situ tempat kita nak cuah perasaan. Bukan di situ maksudnya. Mana-mana pun syaitan tu ada. Pada hakikatnya kita baling anak batu, kita tak boleh terima seruan dia tu. Itu maksudnya di sebalik pekong anak batu gapo tu. Begitu juga di sebalik keliling Kaabah gapo tu. Itu semua nak ingat kepada Allah, ingat akan kebesaran dia. Jadi bila dia suruh bertawaf, dia suruh buat di situ, kita buat sebagai tanda membesarkan, mengagungkan dia.
Jadi semua duduk keliling-keliling ni, hakikat keliling-keliling tak berhenti bergerak ni, musim ni, segala bintang-bintang dan planet-planet untuk musim. Hakikatnya kita kena ingat berputar di sekeliling kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mengikut perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berlaku bergerak ni. Bergerak ni. Pada hakikatnya musim berlaku. Jadi musim itu musim di sekitar kamu, kebesaran Allah. Jadi untuk menyatakan waktu simbolik kepada waktu adalah Kaabah. Jadi tentukanlah Kaabah itu sebagai tempat untuk kita menyatakan perasaan kita tu, kesedaran kita bahawa dialah yang maha agung, dialah yang layak dikelilingi, dialah yang layak dikelilingi. Seseolahnya gapo dia paksi dia tu, dia tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain-lain keliling dia belak, ikut dia belak, ikut dia naklah musim lagi ni, musim lagi tu, tak boleh nak lari dengan kehendak dia. Itu semuanya. Ada makna-makna di sebalik itu. Pada hakikatnya makna di sebalik itu ialah ingat kepada Allah juga, tak lari. Walaupun nampak zahir itu berbeza daripada sembahyang lah, kita kata. Riwayat daripada Ibn Abbas bahawa Nabi SAW berittiba' dan beristilam. Baginda bertakbir bila dia beristilam, bila dia sentuh Allahu Akbar, dia kata bila dia sentuh bucu tu, Kaabah tu, ataupun dia isyaratkan istilam lah, dia akan sebut Allahu Akbar. Gitu bila-bila. Ada ketika dia doa, ada ketika dia bertakbir, macam-macam lah. Ini peristiwa bila ni? 3 keliling. Bila sampai ke rukun Yamani dan mereka hilang dari pandangan orang-orang Quraisy, mereka berjalan. Ini pada tahun yang ke-7 lah ni, cerita pada tahun yang ke-7 lah. Tadi lah ni. Jadi bila orang Quraisy tengok, nampak hungar ni, gagah ni, kata dia, macam kijat. Kan kijat tu jenis galak kan, lopak semacam. Kijat, jenis binatang jenis galak lah, hungar. Hungar derah. Waktu musim kuat kan. Jadi sebab itu dia kata mereka ni macam kijang, kuat ni, gagah, segar megang. Ibnu Abbas kata fakanat sunnatan, maka ia menjadi sunnah. Sini Ibnu Abbas pendapat dia yang kemudian, dia pun mengakui juga ni serupa dengan orang-orang lain. Di peringkat permulaan dia kata tidak sunnah. Ni dia kata fakanat sunnatan, maka ia menjadi sunnah. Ia menjadi sunnah. Jadi boleh jadi dia mula-mula dia tidak jelas, dia faham gitu. Lepas tu orang lain cerita, kalau dah betul-betul kerana semata-mata nak menunjukkan kepada orang kafir, bapa pada Haji Wadak tu dia buat lagu tu juga tu bapa. Boleh jadi dia mikir pula, betul halik demo, betul halik demo. Jadi macam dia tarik balik lah ni. Padahal sebelum pada tu, seperti kita baca tadi, dia kata bukan sunnah. Ini dia kata sunnah. Kemudian maka ia menjadi sunnah. Dalam kitab kita ni pun pada 153 ni dia kata waqad marra qawluhu, sebelum pada ni sudah berlalu kata-katanya bahawa itu bukan sunnah. Ka'anna hadha ruju'an ila qawlil jama'ah, seolah-olahnya kata-kata dia ni merupakan, dia rujuklah, dia patah baliklah kepada pendapat orang ramai bahawa ini adalah sunnah. Selepas dia sebelum pada tu menafikan ini bukan sunnah, ni kata ni mana dia terima orang lain lah, dia terima orang lain. Riwayat daripada Abi Tufail lagi daripada Ibnu Abbas supaya tadi juga, cuma dia rayak daripada mana bermula tu je, dia daripada Ji'rana. Seterusnya riwayat daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar ramal, jadi berlari-lari anak daripada Hajarul Aswad kepada Hajarul Aswad pula. Yang ni sekeliling lah, bukan alik-alik rukun Syami itu saja. Supaya berlaku pada tahun yang ke-7 tu tak. Tetapi sekeliling semua tu. Dia berlari-lari anak, dan dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu, yakni dalam haji wada'. Dalam haji wada'.
Sebab itulah dalam Muslim, dalam riwayat Muslim, hadis Jabir, kalau bab haji-haji ni, hadis Jabir tak boleh lawan. Semua mengatakan hadis Jabir itu perlu dijadikan asas. Jadi gapo dalam hadis Jabir ada. Dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala min al-hajar al-aswad hatta intaha ilaihi thalathata atwaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling daripada Hajar al-Aswad hingga ke situ pula. 3 keliling. Mana keliling semua bahagia kamu. Ini tidak bercanggah dengan Ibnu Abbas dulu. Ibnu Abbas dulu apa nama dia kelilingnya bahagia itu saja. Bahagia yang menghadap ke arah Syam tu. Apa ni bahagia dia berlarinya. Bahagia sebelah ni alik rukun Yamani ni tidak berlari. Dia berjalan. Tapi di sini dalam riwayat Muslim tu alik rukun Yamani itu pun lari juga. So keliling. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW pada Haji Wada', iaitu pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-10. Sebab itulah Sayyidina Umar pun kata tadi, sebab Nabi SAW buat, kalau nak kira ni dia berkait dengan peristiwa semasa, tapi apa yang Nabi SAW buat pula setelah tak ada sebab tu. Kira-kiranya ada sebab lain lah. Jangan kita kira sebab tu saja, ada sebab lain. Misalnya sebagai syukur, sebagai syukur untuk menyatakan kekuatan Islam. Dan Ibnu Abbas pun tidak ikut pendapat dia hak dulu dah. Di sini dia ikut pendapat hak ramai-ramai. Dalam riwayat hak sebelum akhir saat ni, daripada Ji'ranah mereka mulakan tu, dan mereka ramal yang berlari-lari anak di Baitullah sebanyak 3 keliling. Wa masyau arba'an. Hal ni pun menunjukkan Ibnu Abbas merujuk dah. Tinggal ada pendapat dia hak dulu. Tinggal ada pendapat dia hak dulu. Padahal hak ni umrah Ji'ranah ni, orang panggil umrah Ji'ranah. Pada tahun yang ke-7, pada tahun yang ke-8 Nabi SAW ada pergi buat umrah. Pada tahun yang ke-9. Jadi hak ni cerita sebelum pada tu. Hak dia Nafi ni hak dulu, pada tahun yang ke-7. Dan memang dia pendapat dia begitu, Ibnu Abbas ni. Bila orang royak, pada dia barulah dia tahu bahawa benda ni bukan dalam Haji Wada' baru berlaku ramal ini. Sebelum pada tu lagi, ketika umrah Ji'ranah pun sudah ada dah ramal ini. Padahal pada ketika tu tidak ada maksud nak tunjuk pada orang kafir gapo, tak ada. Itu dia nak ayat sini lah. Bermakna Ibnu Abbas diri ni meriwayatkan. Ini juga salah satu bukti bahawa dia tidak pegang dengan pendapat dia hak lama dah. Dia tidak pegang dengan pendapat dia hak lama. Babud du'a fi tawaf, berdoa pada ketika tawaf. Ini berdoa pada ketika tawaf. Adalah sesuatu yang digalakkan lah. Bukan sekadar boleh, bahkan molek lah kalau berdoa tu. Jadi di sini dalam riwayat yang pertama ni disebutkan Nabi SAW berdoa antara dua rukun. Antara dua rukun yang dimaksudkan dengan dua rukun itu biasanya disebutkan rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad itu. Itu maksud dua rukun itu. Sebab itu adalah rukun yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim lagi dan tidak berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak doa hak lain pun boleh juga, tapi hak ni sebagai ibu doa lah. Jadi banyak kali Nabi SAW kalau hak rekah kak tunjuk hak ni lah doa ni. Sebab ni sudah merangkumi dah. Ini menunjukkan bahawa pada ketika bertawaf tu memang digalakkan kita berdoa.
Tapi kalau orang tidak berdoa gapo tak ada, kurang tidak kata kena bayar dam gapo tak ada. Sebab apa? Tidak kena bayar dam kerana meninggalkan sesuatu yang sunat. Ini termasuk dalam hak sunat lah, hak molek lah. Tapi ada juga ulama seperti Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Majishun mengatakan kalau dia tak doa pada ketika tawaf tu kena bayar dam juga. Ini pendapat dia ni lah. Tapi pendapat jumhur ulama tidak. Ke mana-mana pun semua kata molek, doa tu molek lah, doa. Tapi kalau tidak berdoa tu apa hukum dia, kena lagu mana? Jadi ada 2-3 orang ni kata kena bayar dah. Kebanyakannya kata tak apa. Tak doa tak apa. Tak katakan satu tak apa. Keliling. Sebab tu orang panggil betul dah bahasa Melayu tu kerja haji. Bukan baca haji, no. Kerja haji, mengerjakan haji. Sebab kalau hak mana-mana hak buat tu kan buat haji tak ada perlu baca ke apa tu. Kan dia tak baca senyap. Sah. Ketika bersa'i, kalau kita buat. Ketika bertawaf ke apa pun tak ada. Tapi ada tempat-tempat yang memang molek baca lah. Dari segi wajib tu, hak tu tidak. Dari segi wajib tu tidak. Riwayat yang kedua, riwayat daripada Musa bin Uqbah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Rasulullah SAW bila dia bertawaf, dalam mengerjakan haji dan umrah, mula-mula dia sapa tu dia akan bersa'i, yas'a. Di sini bersa'i itu asal makna dianya bahasa Arab ni sa'i itu sa'a yas'a, sa'yan itu makna berlari. Berlari 3 keliling dan berjalan 4 keliling. Kemudian dia bersemayam 2 rakaat. Dia bersemayam 2 rakaat. Pada zahirnya kalau kita perhati hadis ni tak ada nampak sesuai. Tak ada nampak sesuai dengan tajuk ni. Sebab tajuk ni doa pada ketika bertawaf. Mana ada sebut sini dalam hadis yang kedua ni, hadis Ibn Umar ni, doa pada ketika tawafnya ada. Dia royak berlari 3 kali, 3 keliling. Jalan kaki, jalan biasa ni 4 kali. Lepas tu dia semaya 2 rakaat. Mana ada doa? Sebab tak dia jelas. Dia sebut ketika sini dia baca Rabbana atina apa tu. Hak yang kedua ni tak ada. Tapi apa ya Imam Abu Dawud mari sini? Mana kesesuaiannya tu? Nampak tidak sesuai hadis ni dengan tajuk. Kau salah kau mana? Dia benda-benda lagu ni dalam Bukhari banyak benar lah. Tempat dia, medan dia lah. Tapi kalau dalam Abu Daud ni pun ada juga jajaran macam ni. Sebab dia gini, ada orang yang mengatakan doa-doa ni pada ketika duduk tawaf tu saja. Itu maksud doa. Dan dalam bentuk orang panggil doa lah. Tapi ada juga yang mengatakan tidak semesti doa dalam bentuk hak zahirnya orang panggil doa. Tak mesti lagu tu. Misalnya bila selesai bertawaf tu pergi semaya. Dalam semaya tu ada doa. Doa juga tu orang panggil. Dan semaya tu orang panggil semaya ke apa? Semaya sunat tawaf. Ataupun setengah-setengah ulama kata wajib. Wajib semaya tu. Apa ni? Bermakna dia masih ada kaitan lagi dengan tawaf tu. Jadi pada hakikatnya serupa juga berdoa pada ketika tawaf juga dia kira di sini. Jadi ada hak faham gitu. Ada hak faham gitu. Jadi tidak semestinya doa ketika bertawaf ni betul-betul ketika duduk tawaf tu. Kalau selepas pada tu orang panggil tidak berdoa ketika tawaf dah. Tak. Bahkan selepas tu kalau dia semaya saja, tentu dalam semaya tu ada doa. Doa dah tu berapa banyak doa. Rabbighfirli warhamni wahdini itu doa lah tu. Misalnya kita kata baca hak tu lah juganya. Jadi doa dalam semaya tu pun dikira oleh kerana ada kaitan dengan tawaf tu lagi, dia kira doa pada ketika tawaf juga. Dan doa pada ketika tawaf tu supaya bukan makna doa Nabi doa tu angkat tangan bila-bila keliling dah. Dia baca gitu. Supaya juga dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu mana angkat tangan? Bahkan Nabi larang angkat tangan. Tapi pada tempat-tempat yang angkat tangan ada juga. Boleh lah hak tu. Hak tidak angkat tangan, dia larang. Sebab ada sahabat dan mungkin Nabi SAW kata di akhir sembahyang tu doa lah.
Dia angkat tangan doa. Boleh. Nabi marah, tak boleh dia angkat tangan situ. Doa tidak semestinya angkat tangan. Tidak semesti angkat tangan. Macam sini. Kalau kita kata semaya ni lagilah. Semaya sunat tawaf ni tak ada angkat-angkat tangan lagi. Kalau kita kata semaya subuh tak ada lah juga khilafnya kita kata. Tapi kalau semaya sunat tawaf ni tak ada. Dah dalam ni ada doa. Doa pun tidak semesti angkat tangan. Sebab tu kita kata antara dua sujud tidak doa Rabbighfirli. Doa mana angkat tangan. Jadi kalau di hujung semaya pun begitu juga. Ketika tawaf pun begitu juga. Tak ada orang kata sunnah bila-bila tawaf angkat tangan, tak ada. Tetapi adakah tidak jadi doa dengan sebab tidak angkat tangan? Ada. Kandungan dia tu, isi dia tu, orang kira dia doa ke tidak. Gapo dia? Kita nak kata tasbih ke, nak kata takbir ke, nak kata tahlil ke, nak kata apa nama ni, doa ke, tengok kepada kandungnya dia tu, isi dia tu, benda tu. Kalau ada subhanallah kau gapo tasbih. Kalau ada alhamdulillah ke, duduk tengah kau, duduk di awal kau, tak cara orang panggil ada tahmid. Kalau ada takbir macam tadi orang panggil takbir. Dan kalau ada la ilaha illallah orang panggil tahlil lah tu. Orang panggil tahlil. Begitu juga dengan doa. Ada doa lah kira. Itu dari segi kesesuaiannya. Kalau tidak kita kata kau sama dia salah. Imam Abu Daud sendiri kau salah, kau orang lain penyalin dia yang salah. Dia kalau tidak letak sini duduk mana? Kalau tidak letak sini, kalau salah kau sepatutnya duduk mana? Tak boleh nak ayat. Kecuali dengan cara lagu tadi. Kadang-kadang ada di dalam Sunan Abi Daud ni lagu tu. Kalau dalam Bukhari tu tak banyak benar lah, tak kira dah tu. Dalam Abu Daud ni ada kadang-kadang. Antara contohnya ni, kalau nak kira dari segi zahirnya tidak sesuai. Sebab itu dia kata dalam kitab kita ni nombor 155, wa hadzal hadis la munasabata lahu bil bab. Tak ada kesesuaian hadis ni dengan tajuk ni. Illa an yuqal, kecuali kalau kita kata inna rak'atain ba'da at-tawaf min wajibat at-tawaf. 2 rakaat selepas tawaf ni termasuk dalam wajib tawaf. Hak berkait dengan tawaf juga yang wajib. Fad-du'a'u fihi du'a'un fi at-tawaf. Berdoa pada ketika dalam sembahyang itu bermakna doa pada ketika tawaf juga lah. Pasal ada kaitan dengan tawaf tu. Begitu. Dia pun kata lagu tu. Bab tawaf ba'da al-'asr. Bab tawaf selepas asar. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Sebab banyak dalam hadis melarang sembahyang dia, melarang sembahyang selepas asar. Sembahyang sunat dilarang, selepas subuh dilarang juga. Jadi dalam hadis yang lain ada sebut tawaf tu serupa sembahyang juga. Tawaf tu serupa sembahyang. Dengan sebab itu dia kena ada sembahyang. Itu perkara yang semua terima tu. Inna tawaf bil bait bimanzilati salah. Rupanya Ibn Abbas kata tu, sembahyang apa ni, tawaf di Baitullah tu serupa sembahyang. Cuma adalah beberapa perkara yang tidak serupa betul dengan sembahyang. Dari segi kena ada air sembahyang tu, iyalah. Dari segi boleh kecek tak serupa dengan sembahyang. Jadi oleh kerana dia ni tidak serupa betul-betul, jadi situlah keliru dia. Tidak kalau sembahyang jelas dah Nabi tak bui sembahyang. Itu pun masih ada khilaf lagi lah, sembahyang lagu mana, ada persoalan lagi. Tak apalah, tapi apa nama ni, sepintas lalu tu semua sudah terima. Tapi berkenaan dengan tawaf ni, lagu mana tawaf? Kalau nak kata sepos sembahyang tu bukan boleh kecek kan. Jadi banyak juga tidak sepos sembahyang tu boleh hunggah anak mana boleh sembahyang hunggah lagu tu. Jadi boleh ke tidak tawaf ni selepas sembahyang asar? Selepas asar. Selepas asar tu maksudnya selepas seseorang tu, orang yang berkenaan tu lah sembahyang asar. Kalau dia tak sembahyang lagi tak apa. Kalau dia tak sembahyang lagi tak timbul lah. Sebab kita kata nak sembahyang sunat sebelum asar banyak mana pun lagi kita tak sembahyang asar, tak apa. Jadi nisbah kepada masing-masing orang. Orang tu sudah sembahyang, kita tak sembahyang lagi, tak apa. Masing-masing. Tapi kalau kita sudah sembahyang asar, bagi kita hak selepas tu lepas sembahyang asar lah orang panggil. Sama ada di awal waktu, kau tengah waktu, kau akhir waktu, kau tak kira. Jadi kepada masing-masing boleh ke tidak?
Jadi kalau kita tengok hadis Jubair bin Mut'im ini, hadis ini marfu', dia kata Nabi SAW bersabda, jangan kamu larang siapa-siapa bertawaf di Baitullah dan bersembahyang pada bila-bila masa dia nak, sama ada di waktu malam kah atau waktu siang, jangan dilarang. Menunjukkan hadis ini mengecualikan hadis hak larang. Jadi orang panggil hak tu hadis umum, am. Hak ni mengkhususkan, ditaksiskan oleh hadis ini. Ni hadis umum tu hak kata tak boleh sembahyang ke apa tu, orang panggil am makhsus. Hadis umum yang dikhususkan dengan hal ni. Hak ni dikecuali, hak ni tak apa. Kalau dekat Kaabah tu, di Baitullah tu tak apa. Di Masjidil Haram tu tak apa. Nak sembahyang masa mana, waktu lain hak tak boleh pun boleh situ, mengikut pendapat sesetengah golongan dah. Tapi bagi orang yang tak terima tu, dia bahas panjang lah pula, nya. Sebab itulah dia kata man tafa falyusalli hina tafa. Itu antara hadisnya. Jadi ulama pegang dengan hadis ni, menunjukkan tawaf dan bersembahyang di waktu-waktu yang makruh pada ketika lain, di tempat lain, dibolehkan. Inilah pendapat Syafi'i dan lain-lain. Tetapi dia kata, disebut sini jumhur ulama mengatakan makruh juga. Dia tetap pegang dengan hak tu, hadis hak tu kuat lagi. Dia kata makruh. Lepas tu dia bahas lah dari segi hadis ni, secara mana maklul ke apa semua tu, ada perbahasan lah. Walau bagaimanapun ini termasuk dalam masalah khilaf. Jadi orang yang kata boleh tu, dia pegang dengan hak ni. Jadi orang yang kata tak boleh, bukan tak boleh, makruh. Makruh. Dia pegang dengan hadis hak larangan tu. Cuma larangan tu di sini tidaklah seberat mana. Kalau tempat lain haram, sini tu jadi makruh. Makruh. Kalau nak senang, pakai hak Syafi'i tu kak, bolehlah bila-bila masa. Bila-bila masa, lepas subuh ke, lepas asar ke, tak ada jadi halangan. Boleh nak sembahyang. Tawaf pun bila masa siapa, tidak kata tunggu nanti lepas Maghrib kau baru boleh. Dah ikut masa mana-mana. Jadi tak ada halangan. Supaya apa? Supaya berbezalah daripada masjid-masjid yang lain. Kalau dari segi pahala pun Nabi SAW sudah rayak dah pahalanya lebih daripada tempat lain. Jadi banyak perkara jugalah yang berbeza daripada tempat lain. Itulah maksudnya. Jadi tawaf selepas asar, termasuk juga selepas subuh. Sebab ada dalam hadis ni, dia kata, ya bani Abdul Muttalib wa ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan yatufu bil bait yusalli fa innahu la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams wa la ba'da al-maghrib hatta taghrub asy-syams illa 'inda hadha al-bait yatufun wa yusallun. Jadi ini hadis Ibn Abbas juga. Nabi SAW kata, jangan larang siapa-siapa bertawaf di Baitullah untuk bersembahyang. Jangan larang. Sembahyang tidak boleh selepas fajar sehingga terbit matahari. Tidak boleh juga selepas selepas wala ba'dal maghrib hatta taghrub asy-syams, sehingga jatuh matahari. Mana selepas asar ni, wala ba'dal asr ni sebenarnya silap ni, wala bukan ba'dal maghrib, wala ba'dal asr sepatutnya. Kalau dalam kitab ni, dalam syarah, hatta taghrub asy-syams, al-asr sepatutnya sehingga jatuh matahari, kecuali dekat Baitullah ni. Kerana di sini mereka boleh bertawaf dan boleh bersembahyang bila-bila masa. Tapi Hafiz Ibn Hajar mengatakan dalam At-Talkhisul Habir, dia kata wahwa ma'lul, hadis ini berilat, ada cacatnya. Dan begitulah. Jadi bagi orang yang tak terima, dia kata ada cacat lah. Bagi orang yang terima, dia kata kecacatan yang seumpama itu kalau ya pun diterima,
tak apa lagi. Tidaklah sampai mendhaifkannya. Tidaklah sampai mendhaifkannya. Itulah perbezaan pendapat berhubung dengan masalah ni. Lepas tu kita pergi kepada tajuk baru pula, iaitu tawaf al-qarin. Ni kita sambung seterusnya lah minggu depan, insya-Allah. Wallahu a'lam.